Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin, para tetamu Allah yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah, dan kita telah dipilih oleh Allah menjadi tetamu Allah yang sama-sama dapat kita hadirkan diri ke rumah Allah, sama-sama dapat kita berniat i'tikaf di dalam rumah Allah, sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu di dalam rumah Allah, dan sama-sama dapat kita meneruskan pengajian majlis ilmu di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati usaha kita dan memberkati kehadiran kita, dan mudah-mudahan Allah akan angkat bala COVID-19 ini dan bala-bala lain daripada bumi Malaysia yang kita cintai ini, dan seluruh bumi umat Islam dan juga dunia seluruhnya lah. Bala diangkat oleh Allah, dimudahkan urusan kita, dimudahkan untuk kita beribadat dan mengaji, menuntut ilmu, insya-Allah. Sidang hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, malam ni kita masuk muka surat yang ke-121 daripada kitab kita Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Kita masuk pada malam ini, tajuk dia tertib para ulama. Adalah menjadi tugas dan tertib utama bagi seorang alim, iaitu memimpin umat, orang umum dengan perbuatan-perbuatan sebelum perkataan. Tertib, kalau kita sebut urutan, ataupun sekarang orang panggil priority, ya, apa nak diutamakan dahulu. Tertib ni juga boleh orang panggil adab yang kena ada kepada satu orang tok guru dan alim ulama. Jadi sebelum daripada nak bawa orang awam ni, sebelum cakap tunjuk dulu. Ini namanya perbuatan sebelum amal, sebelum perbuatan sebelum perkataan. Ya tuan-tuan, ulama-ulama ni orang tak tengok dia. Dia bercakap, ada orang tak dengar, orang tengok dia. Ya, ulama-ulama ni orang perhati, oh macam ni ustaz makan berdiri. Oh macam ni ustaz. Oh macam ni tok guru. Orang perhati kan. Banyak tuan-tuan, orang dia tak dengar ceramah, tapi dia perhati kan. Sebab itu alim ulama ni, dia kena ingat sebelum dia pimpin dengan cakap-cakap dia, ceramah-ceramah dia, kuliah-kuliah dia, orang nak tengok dia dulu. Dia cerita tentang bersedekah, orang tengok tok guru tu kedekut ke tidak. Tapi kita tengok contoh ulama-ulama zaman berzaman, masya-Allah. Tok guru pondok kita dulu, tok guru pondok ni berkorban dahsyat. Orang kampung tak boleh lawan. Habiskan masa dia untuk bina pondok, bantu orang kampung miskin dia kan. Dan dia kata zuhud, dia yang zuhud. Dia kata hendaklah tawakal, dia tawakal. Hendaklah rajin, dia rajin. Hendaklah dia tak kedekut, dia tak kedekut, pemurah. Ada Tuan Guru Haji Jalaluddin Wahid, Melaka, Sungai Udang. Ustaz Zahzan cerita kisah Haji Jalaluddin Wahid ni. Dr. Zahzan cerita. Dr. Zahzan orang Melaka kan. Dia cerita Tok Guru Haji Jalaluddin Wahid ni Tok Wali lah.
karamah dia ada, tapi lepas dia meninggal orang cerita lah. Salah satu daripada sifat Tok Guru Jalaluddin Wahid ni, dia ni lepas solat, lepas daripada solat, biasanya orang kampung akan datang. Kadang-kadang lepas solat duha, contohnya lepas solat asar, orang kampung akan datang mengadu hal. Salah satu aduan hal yang dia terima, orang minta tolong. Dan yang pelik, kata Dr. Zazan ni, antara yang pelik, Tok Guru Haji Wahid, kalau dia tu anak dia, Tok Guru Haji Wahid Sungai Udang ni. Haji Wahid ni peliknya, dia ni kalau orang minta tolong, dia tak pernah ampunkan. Dia ambil duit bawah sejadah. Dia tak simpan peti besi, bawah sejadah dia, kan. Setiap kali orang datang, pakcik, okey pakcik, dia ambil lah bagi. Itu sifat Tok Guru Haji Wahid, kan. Itu watak-watak alim ulama yang orang kenal dengan warak dia, dengan orang yang tak pernah temberang tipu orang dengan baik dan sebagainya. Allahu akbar. Tuan-tuan, doalah kami ustaz-ustaz ni yang mengajar ni supaya kami pun dapat beramal dulu, menunjukkan ke akhlak dan kelakuan sebelum kami berkata. Oi, payah tuan-tuan ni. Anak murid sekarang dia peka dan prihatin. Tambah zaman sekarang zaman orang rakam, orang viral, kan. Oh, sebab tu Tok Guru saya di Mesir dulu, kami balik sekolah singgah duduk balik-balik tepi jalan, kan orang jual tu jual ni, dia marah, dia balik. Ya Allah, irja'. Dia tak bagi. Walaupun kita ni masa tu student, dia tak bagi duduk belengguk macam orang. Pergi jalan Arak ni jual tu jual ni, dia kata nak beli tempat yang ni, beli, kan. Jangan duduk pergi jalan gitu. Sebab orang akan tengok, budak-budak Azhar ni, kan, budak-budak Mesir ni macam ni, contohlah. Jadi banyak watak-watak yang akan dinilai oleh orang awam. Dan bahawasanya ia tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu perkara kebaikan, melainkan ia sendiri telah memulakan dan mengambil berat terhadap perkara itu. Orang tanya, kenapa sekarang ni kita bercakap tak masin macam orang dulu bercakap? Masin tu bukan maksud masin air liu basi, masin tak. Masin tu maksudnya cakap jadi. Tuan-tuan cakap dengan anak 10 kali tak jalan. Mandi, anak tak mandi. Kenapa tuan-tuan? Bapak kita dulu tak payah suruh berdehem je. Bapak saya dulu tuan-tuan, dia tak garang. Tapi dia bercakap tu kita ikut, kan. Dia berdehem je. Kita senyap, kan. Kenapa bapak kita ada power dulu? Kita ni pun berdehem, batuk, marah. Anak kata, ayah tak jumpa doktor ke? Ayah, kan? Astagfirullahalazim, tuan-tuan. Kenapa hilang power? Orang panggil hilang masin. Cakap dah tak masin, tak power, tak laku. Kerana tuan-tuan, kebanyakan dari kita banyak cakap tapi tak start lagi. Tuan-tuan suruh anak baca buku, tuan-tuan tengok TV, tengok Gusti kita ni. Ni contoh bapak, kan. Kita suruh anak baca Quran, kita tak baca Quran. Suruh anak pergi masjid, kita tak kaki masjid. Contohnya lah. Suruh orang bersedekah, kita haji bakhil bin kedekut. Contohnya. Allahu akbar, tuan-tuan. Kita suruh orang menyimpan, kita tak simpan, kan. Macam-macam lah, tuan-tuan. Kita cakap tak serupa bikin. Allahu akbar. Jadi sebab itu dia kata, tak sepatutnya satu orang alim, dia suruh orang sebelum dia buat. Ada saya baca satu kitab. Kitab Mi'atu Qissah wa Qissah. 101 kisah satu orang wali yang cakapnya masin. Cakap tak banyak tapi orang ikut. Jadi dia ni kalau khutbah di Masjid Basrah itu, kalau dia bagi khutbah, nescaya orang menangis hari Jumaat tu dan orang akan ikut. Dia ubah masyarakat dengan khutbah dia. Kan, hebatlah. Satu hari, orang-orang golongan hamba ni datang jumpa dia. Berkerumun, Tok Guru, boleh tak berkhutbah tentang merdekakan hamba? Kami ni orang Islam tapi jadi hamba. Kami nak merdeka. Tok Guru kata boleh. Saya tak ingat nama ulama ni, kan. Boleh. Hamba ni seronok dia kata minggu depan merdekalah kami. Akhirnya minggu depan tengok-tengok tajuk lain. Khutbah tajuk lain.
Minggu depan lagi khutbah tajuk lain. Dia kata, Tok Guru ni temberak dah. Geng-geng hamba ni perah. Lepas 2 bulan, baru dia khutbah tajuk merdekakan hamba. Hari itu, seluruh bandar yang hadir itu, cari hamba. Merdekakan. Habis semua kan. Lalu hamba-hamba ni, dah perah dah. Tapi hari itu, dah dekat 2 bulan ni, baru merdeka, seronok lah. Pergi jumpa Tok Guru, ucap terima kasih juga lah. Tapi tekilan tu ada. Kenapa lambat sangat? Tok Guru ni khutbah sampai 2 bulan. Baru kami dimerdekakan. Kenapa lambat? Lupa ke? Dia kata, aku tak lupa, aku janji tak lupa. Habis kenapa lambat? Dia kata, kamu tahu tak kenapa Tuhan kamu bebaskan kamu? Sebab khutbah. Tok Guru sampaikan tadilah, kata hamba. Tak, bukan sebab khutbah tu. Sebab aku ni, tidak ada yang aku cakap, yang aku syarat, melainkan aku buat dulu. Kamu jumpa aku minggu tu, aku janji nak khutbah, tapi aku tak ada hamba. Aku tak pernah seumur hidup merdeka hamba. Sebab aku memang tak ada hamba. Jadi dia kata bulan pertama aku kumpul duit beli hamba dulu. Aku beli seorang hamba duduk rumah aku. Seronok hamba ni buat kerja apa semua dah tengah seronok. Banyaklah beban aku dia tolong buat. Baru aku khutbah bulan kedua. Aku merdekakan dia dulu. Aku bebaskan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila aku naik atas mimbar, aku khutbah orang ikut aku. Kerana aku dah buat. Kalau aku cakap minggu selepas aku janji dengan kamu tu, memang kamu tak merdeka sekarang ni. Sebab apa? Cakap tak siapa bikin, hamba pun tak ada. Kan? Biasa orang cakap, ustaz tak tahu apa perasaan saya. Ustaz tak tahu apa masalah saya. Biasa orang akan cakap gitu. Jadi itu sidang hadirin yang dikasihi sekalian, kita nak biasakan. Ulama' lagilah. Tentu imam, alim ulama' lagilah. Kita mak bapak pun sama. Kita nak apa yang kita cakap dekat anak itu kita bikin dulu. Kamu ni macam mana nak skor? Tidur kat main lama main game. Tengok bapak main game awal kita anak. Contohlah. Kamu tidur awal. Bapak tidur lambat. Sekarang ni bapak duk isap rokok ni. Marah kat anak isap rokok. Kan? Cikgu disiplin. Marah kat budak isap rokok. Cikgu disiplin sambil marah sambil isap rokok. Awak nak jadi apa ya? Awak ni tak tahu ke? Kan? Budak kata nak jadi macam cikgu lah. Kan? Allahu Akbar. Cakap tak serupa bikin. Susah. Ustaz suruh budak solat jemaah. Ustaz tak pergi solat jemaah. Macam mana? Kan? Contohnya. Allahu Akbar. Ni satu problem ni. Kan? Kadang-kadang kita tak perasan. Kenapa tak power? Sebab kita tak buat. Kita suruh orang tahajud. Kita subuh terkejut. Kan? Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Baik, kemudian dia kata tidak melarang seseorang dari kejahatan, melainkan dia telah menjauhkan diri daripadanya. Larang diri dulu, baru larang orang lain. Tapi ulama sebut kalau serentak, dia ni ada agak jahat. Tapi depan mata dia orang duk berzina. Takkan hati kejap aku ni tak larang lagi diri aku benda jahat ni. Kamu zina lah dulu, nanti aku tak boleh. Dia kalau depan mata on the spot kena cegah. Walaupun dia ada jahat juga. Kan? On the spot kena cegah. Sebab kalau tidak jadi 2 dosa. Satu dia ni ada dosa. Yang kedua dia biar dosa berlaku depan mata. Tapi kita ni apa yang kita nak larang orang asasnya jangan kita buat lah. Jangan kita buat. Sekarang ni zaman fitnah kan. Ustaz yang baik warak pun kena surat. Dia tu tak buat jahat tapi orang surat. Sekarang isu-isu orang buat apa gambar double apa superimpose kan. Sekarang ada orang buat apa laman Facebook palsu. Macam-macam sekarang ni tuan-tuan. Ini zaman-zaman fitnah yang Nabi kata satakunu fitanun. Akan berlaku banyak fitnah. Ulama kena fitnah bertubi-tubi biasa kan. Ulama dituduh makan rasuah. Ulama dituduh apa zina macam-macam. Allahu Akbar. Zaman fitnah. Jadi kalau orang buat fitnah tu dia dengan Allah lah. Kita tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi balik cerita tadi dia kata dan hendaklah dia ni bersikap tegas. Dia jauhkan diri dari mungkar dan bersikap tegas dalam meninggalkannya. Jangan dia ni hangat-hangat tiap ayam.
Benda mungkar lah. Ada orang kadang-kadang ya tuan-tuan, dia tengok ustaz ni, kenuri ustaz macam mana. Dia tu kenuri ustaz itu joget lambak okey je. Tuan-tuan, kan, saya pernah tegur satu orang Bilal. Saya tegur dia, saya pergi rumah dia. Bukan ada joget lambak, tapi ada karaoke lah kan budak-budak ni. Saya sampai masa tu tak karaoke dah, tapi tengah pasang lagu kuat, Ella and the Gang. DJ pasang rama-rama, duk rama-rama. Saya sampai pukul 4 duk rama-rama lagi. Allahu Akbar. Nak masuk tak masuk. Saya duk tunggu. Dia tengok kereta saya. Dia pun datang, ustaz sila. Saya kata sebelum aku pergi makan, tolong tutup rama-rama dulu. Asal lain. Kalau boleh tutup aku masuk. Kau tu Bilal, saya kata. Jadi orang akan jadikan hujah. Alah, kenuri rumah Bilal itu okey je. Engkau tu siapa? Kan? Tu baru Bilal. Kalau ustaz, kau kata tak boleh. Aku kenuri rumah ustaz. Dengan ustaz tu joget lambak. Lambak-lambak. Bayangkan apa jadi. Akan jadi hujah masyarakat yang berterusan. Tegahlah. Saya pergi rumah ada saudara dulu. Sampai buka faham. Tak faham. Sampai tengah duk rancak ni lah, lagu apa tak ingat. Rumah tu macam mana bang? Kita jauh ni. Saya kata kejap tunggu jangan naik lagi. Saya pun pusing kot belakang. Rumah tu pusing kot belakang. Pergi jumpa DJ. Saya bisik, DJ, sekejap. Dia pun tak kenal saya. Saya kata boleh tak? Sama ada tutup atau tukar lagu nasyid apa. Saya kata sebab aku datang daripada jauh ni. Aku datang daripada Selangor ni. Jauh. Nak sampai sini jauh. Kalau takkan nak dengar lagu aku tak datang. Aku datang sebab silaturahim. Kalau nak tengok disko kan. Saya cakap DJ tu pun alhamdulillah lah okey juga kan. Dia pun lain kali dia pun tutup. Dah petang dah kan. Kami sampai tu pun petang pukul 3:30 gitu lebih kurang. Dia pun tutup. Bila dia tutup, keluarga tuan rumah terkejut tiba-tiba dah ni tengah-tengah menutang tu tiba-tiba tutup. Keluar tengok apa hal. Dia DJ pula tunjuk. Dia tunjuk. Keluarga tuan rumah tengok, ustaz. Baru senyap gitu kan. Allahu Akbar. Kita datang nak makan kenuri, dia suruh kita duduk dalam disko. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Kadang-kadang jadi susah, tapi kena tegur lah kan. Tegur. Saya pergi satu kenduri ni saudara juga. Hindustan. Budak-budak melompat-lompat menari. Rumah terbang macam mana bang? Balik. Jauh. Kita datang masa tu dalam 40-50 km ni. Kita datang. Saya kata gini kejap aku telefon. Saya pun call anak tuan rumah. Kebetulan ada nombor anak tuan rumah. Saya kata, kalau boleh tutup, kami masuk. Kalau tak boleh, tak apa. Kami dah sampai. Assalamualaikum, kami nak balik. Kami tutup, Ustaz. Kami tutup. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dia bagi dia biasa. Dia seronok pasal Hindustan, berdutam. India, kenuri tak bising macam tu. Kan? Ini ketegas. Kita bagi tahu kalau nak pasal lagu nasyid ke lain lah kan. Kenuri ni pengantin tadi. Barakallahu lakuma tu imam baca doa. Lepas tu pasal lagu Hindustan, bombang. Macam-macam. Allahu Akbar. Jadi kita, jangan pula kita buat. Kenuri kita ada Hindustan. Kenuri orang kita cegah. Tak, kita tegahlah. Dan ada tegas. Yang boleh, yang tak boleh. Bukanlah semua hiburan. Macam baru ni. Ada, dalam, saya tak ingat TV apa Ustaz Zawawi. Bagus. Ustaz Zawawi Yusof. Dipadankan, lama dah tu dalam TV. Ustaz Zawawi Yusof dipadankan dengan pelakon. Pelakon tu tak ingat siapa. Pelakon ni dia kata kita berlakon memanglah kena pegang, kena peluk sebab itu. Sebab itu dia kata kena skrip nak menjiwai. Ustaz Zawawi ni ditanya oleh moderator macam mana pendapatan. Kata Ustaz Zawawi, tok guru saya kata, kalau kerja berlakon ni berpeluk sana peluk sini pergi haji pun tak sah. Tugas Ustaz Zawawi. Muhairah padang ni kan. Pelakon tu nak marah kan, nak marah dalam TV ni. Kan. Ustaz Zawawi kata, Ustaz Zawawi Yusof, dia kata, haram tak haram, berlakon boleh. Tapi ada batas dia, bukan kata tak boleh. Ada batas dia. Ini berlakon adegan pegang punggung, raba sana, raba sini. Mana boleh? Alhamdulillah kan. Kalau tidak setengah orang tak tegah tu. Sebenarnya dalam Islam ni ada hiburan. Jadi kita ni tak boleh lah tak berhibur. Gitu je.
Tak habis kan. Jadi artis tu boleh ke dia? Kan. Dia kata, tengok Ustaz Zawawi kata boleh. Tapi Ustaz Zawawi tegah, hiburan juga tapi ada batas. Ada lagu boleh, ada lagu tak boleh, ada lakonan boleh, ada lakonan tak boleh. Buka aurat tetap haram dalam filem, luar filem sama. Kan. Tegah. Itu nak tegah itulah yang dikatakan mentegah dalam mencegah kemungkaran. Sebab kalau dia lepas cakap yang salah, akan dipakai jadi hujah sampai bila-bila. Tak padan dengan duit dia dapat masuk TV. Tak padan. Kan? Dia akan dijadikan hujah untuk kemungkaran. Na'udzubillah. Baik. Hendaklah ia menjadikan ilmunya, amalannya dan pengajarannya semata-mata tertuju hanya kepada Allah Ta'ala. Ngaji dulu, amalnya, nyampaikan mengajar kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana nak gila glamour. Bukan kerana nak ikut orang. Kan? Payah ni tuan-tuan. Mengaji kerana Allah. Itu satu hal. Amal kerana Allah satu hal. Menyampaikan kerana Allah pun satu hal. Kan? Orang yang belajar, mengajar, beramal kerana Allah ni, dia dapat pahala. Habis tu tak payah dapat gaji. Tak, gaji tu terserahlah. Orang nak bagi lah. Kan? Tapi kalau dia tu pada awal, sahaja aku belajar nak dapat BA Honours, aku nak dapat kerja besar, itu aja niat. Maka mengajinya tak dapat pahala. Bila dia mengajar, aku datang mengajar ni, kena bayar aku 1,500, tak bayar, tak ceramah. Maka tak dapat pahala. Mungkin dapat gaji. Mungkin dapat gajah, tak dapat pahala. Tapi kalau dia pergi orang nak bayar berapa, dia lillahi ta'ala. Maka apa yang orang bagi, orang yang bagi dapat pahala. Dia mengajar dapat pahala, sama-sama dapat pahala. Lepas tu ada setengah orang jadi susah juga orang masjid ni. Ustaz, ceramah Ustaz kita nak bayar berapa? Oh susah juga tu. Kita nak sebut sikit, kot dia bagi sikit sungguh. Tak lepas minyak kereta, betul. Kan? Susahnya. Saya kata gini ya. Saya menyampaikan apa yang saya nak sampaikan kerana Allah Ta'ala. Awak nak bagi itu kerana Allah Ta'ala juga. Jadi sama-sama dapat pahala. Jadi awak ikhlas apa suka hati awak. Kan senang kan? Payah juga orang Melayu kata biar sikit asal ikhlas. Kacau juga tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada orang kata ikhlas tak payah bagi. Oh tak. Biarlah sama-sama ikhlas memberi dan menerima. Kan tuan-tuan? Ada juga orang pergi ceramah nu daripada sini Selangor ni pergi ceramah sampai Johor. Dia kata sebab ustaz ni mukhlisin Allahuddin dia bagi 50 kat ustaz. Ustaz tu garu kepala. Baik aku ceramah kat surau kat rumah kata dia kan. Hilang ikhlas ustaz tu kan. Tapi itulah sama-sama lah tulus dan ikhlas. Tuan-tuan menyampaikan Allah Ta'ala. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ni dia nak bagi kat kita macam-macam jalan. Kadang-kadang ceramah orang tak bagi apa. Tapi Allah ganti dengan tayar tak pecah. Allah ganti dengan ada kawan saya dulu. Dia pergi ceramah kat kampung. Orang kampung ni surau Maulid Nabi. Biasa orang kampung kan, tak ada duit. Tapi bila nak balik tu ustaz buka bonek kereta. Dia orang bawa jagung. Oh jagung. Jagung tu 2 guni bubuh dalam kereta ustaz. Ni yang kami boleh bagi kat ustaz, tak apalah kan. Oh, jadi bagi jagung. Ustaz tu buat balik, bagi kenduri jagung kat dia. Dia tak berniaga lah. Kalau orang lain mungkin dia berniaga. Sampai tengah jalan, dia pun buka bonek kereta. Jagung kan. Dari cerita. Allahu Akbar. Kadang-kadang Allah bagi rezeki sihat kita. Dengan sebab kita menyampaikan ni. Ustaz-ustaz ni tuan-tuan sungguh. Ada satu pepatah. Dia kata ibarat ustaz mendapat mikrofon. Oh, iaitu kalau ustaz tu nak demam apa semua. Tak mengajar lama dia lemah sendi apa semua. Rasa letih. Bila dapat mikrofon dia segar. Tuan-tuan kan. Dia rasa segar, dia rasa sihat. Dan itu semua anugerah daripada Allah. Ada orang pernah tanya saya, ustaz makan vitamin apa? Tak ada. Saya kata saya pagi-pagi saya minum minyak zaitun. Pagi-pagi. Bangun-bangun tidur tu lepas perut gigi mandi. Sebelum pergi masjid minum minyak zaitun. Kan? 1 sudu besar. Kan minum. Sebab apa dah tua-tua ni kita banyak masalah jantung kan, asid apa semua. Jadi minum lah. Lepas tu minum apa pula? Balik masjid minum madu 1 sudu. Kan? Lepas tu kalau setengah jam dia kena selang-selang kan, dia tak boleh minum ni kena selang tu je lah tuan-tuan kan. Jadi
Itu amalan. Jadi seronok mengajar. Bila masuk kelas tuan-tuan, bila mengajar anak murid ni, guru-guru online tak sure. Anak murid dia online ni dia ada tak ada kita tak tahu. Dia buka je Google Classroom Meet kan. Dia buat Google Meet tu, kita tengok ada tapi dia tak respon. Ngajarlah kita cakap sorang-sorang tak seronok. Habis tu kena buat jugalah. Google Meet ni kena buat juga kan. Allahu Akbar. Sekarang kat sekolah budak tingkatan 1 2 3 4 pakai Google Meet kan. Jadi ada yang respon, ada tak respon, buka. Saya tengok sekali 18 orang. Minggu lepas yang syoknya 18. Saya tengok ramai. Rupanya ada mock 2-3 orang yang join. Kami join sekali ustaz pula kan. Tak apalah saya kata asalkan join. Allahu Akbar. Jadi bila kita masuk mengajar ni seronok. Tuan-tuan, kita tengok anak murid kita nak mengajar, kita tak stres. Ada orang jadi guru stres. Dia kena ikhlas. Seronok mengajar ni dia akan jadi seronok kan. Insya-Allah ada gaji tak apa. Alhamdulillah. Itu boleh ambil. Boleh mengajar, buka kelas dengan berbayar boleh. Tapi syarat yang utama ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk memperoleh keredaan Allah taala di hari akhirat, untuk beroleh keredaan Allah taala di hari akhirat. Banyak kisah-kisah bagaimana ulama-ulama dulu yang melihat ganjaran-ganjaran orang yang menuntut ilmu, ganjaran orang yang menyampai ni, dia dapat fee, dia dapat rasa menyebabkan dia bertungkus lumus untuk belajar dan mengajar. Nabi pernah sebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang paling baik di kalangan kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Mengajar Quran, dia ajar baca, belajar faham, belajar macam-macam yang berkaitan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi orang ni orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata kita nak cari keredaan Allah di hari akhirat. Redha manusia ni tuan-tuan tak dapat tak apa, dapat pun bagus. Tapi yang penting keredaan Allah Ta'ala. Kadang kita bertukar lumus berceramah nak pergi orang like, orang tak like. Ada tuan-tuan, kadang-kadang kita ni ceramah kita dalam Facebook, dalam YouTube apa semua, orang tak like, dislike pula kan. Jangan kecil hati. Buat. Saya puji kawan-kawan saya ni yang hebat-hebat, tiap-tiap hari buat online. Tiap-tiap hari. Dalam Facebook masing-masing. Baguslah, Masya Allah. Saya tak boleh buat gitu. Kan? Saya kalau orang minta, baru saya buatlah. Kalau biar dia kawan-kawan, bagus dia. Dia istiqamah. Sepanjang PKP ni hari-hari dia buat kelas. Pukul 9 tu dia biasa kuliah. Lepas isyak kan. Dia akan buat tiap malam. Baguslah. Orang ni hebat lillahi ta'ala. Ada satu penceramah tu saya buka. Dia punya live. Online dia, 3 orang tengok. Viewer dia kan ada keluar. 3. Ada 6. Lepas tu baru lama-lama skip follow. Lepas tu keluar pula 3 orang. Ya Allah kan. Keluar masuk. Time pukul 9 lebih tu Gusti keluar pula. Contoh, dia keluar tengok Gusti pula kan. Dia tengok macam-macam lah. Tapi ada yang orang yang hebat-hebat. Macam Ustaz Aslin apa semua ribu-ribu lah orang tengok kan. Ada orang tengok sikit tetap dia buat. Kalau kita frah tengok semalam berapa view? 6 orang. Baik tak payah. Baik tak payah ke baik payah? Baik kita teruskan. Sebab 6 orang tu pahala sama dengan 1000. Kalau kita ikhlas. Lillahi ta'ala. Kan tuan-tuan? Allahu Akbar. Jadi, tidak disekutukan dengan yang lain. Seperti mencari pangkat, harta, kedudukan. Ataupun yang lain-lain lagi. Sekarang ni orang mengajar nak dapat gaji ya. Orang mengajar nak dapat glamour. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan, doalah kami-kami ustaz-ustaz ni supaya Allah pelihara. Pangkat penting. Glamour pun penting. Beza tuan-tuan, ustaz tak glamour dengan ustaz glamour buat live. Ustaz Aslin buat live dengan ustaz Kazim. Cuba tengok dia punya view. 20,000 ambil. Itu malam sebelum raya kan. Ustaz Aslin, Ustaz Abdullah Khairi, Dr. Izhar Arif. 200,000 lebih orang tengok.
Maknanya ada beza lah. Orang suka. Kan? Abid Lee buat video. Tak sama dengan Ustaz Ghazali Omar buat video. Sebab apa? Nilai glamour dia kan. Cakap mungkin ayat sama. Tapi mungkin dia huraian style lain, saya lain. Kan? Mungkin kesedapan mendengar halwa telinga tak serupa. Tapi insya-Allah pahalanya sama. Kalau ikhlas. Kan? Jadi sebab itu, kita ni bukan nak mencari pangkat, bukan nak cari harta, tapi kalau Allah bagi, terima. Bukan nak cari glamour, bukan. Kita nak cari redha Allah. Tapi dengan sebab redha Allah Ta'ala bagi glamour, Allahu Akbar. Macam Ustaz Selamat kan semua orang boleh dapat kedudukan macam dia. Macam Ustaz Selamat ni, dia punya ceramah tu kita tengok Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Kazim, Ustaz Aslin ni kita tengok ratus ribu biasa. Kan, juta orang tengok Facebook dia orang. Alhamdulillah. Jadi ustaz-ustaz lain jangan aku ni nak dapat kedudukan ni ke? Tak, kita nak dapat keredaan Allah. Kan, kita buat kerana Allah, tiba-tiba orang tengok sejuta sungguh. Alhamdulillah, dakwah kita sampai. Jangan frah pula kan? Jangan frah pula. Aku buat 2 orang je tengok jadi lah. Bini aku seorang. Anak aku satu pun dia buka Facebook, dia pergi masuk. Tanya tengok apa habis? Tak, tengok kejap je. Boring tengok muka abang. Allahu Akbar. Ada tak tuan-tuan kan? Kita buat lillahi ta'ala. InsyaAllah. Sabda Nabi SAW. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah liyubahiya bihi al-ulama. أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لقي الله وهو عليه غضبان. نعوذ بالله من ذلك. Ini satu amaran daripada Nabi SAW. Siapa yang menuntut sesuatu ilmu yang dimaksudkan untuk memperoleh keredaan Allah. Ni ilmu fiqh, tafsir, akidah kan. Ilmu berkaitan nahwu, sarah apa semua ni sebab kita nak keredaan Allah. Lainlah kalau tuan-tuan pergi tuntut ilmu kejuruteraan, nak buat automobil ke tu lain kan. Ini ilmu ni orang mengaji ilmu tasawuf sebab nak dekat dengan Allah. Orang mengaji ilmu tafsir sebab nak faham Quran. Orang mengaji ilmu tarannum ni sebab nak baca Quran. Kita pergi belajar sebab lain, bukan sebab wajah Allah. Kita belajar ilmu Quran ni tarannum. Supaya apa? Sedap aku baca ni. Kan? Kita nak glamour. Allahu Akbar. Kita belajar ilmu tasawuf supaya orang kata kita warak. Ustaz tu wali Allah. Kan? Padahal ilmu tasawuf ni menyebabkan kita lagi tawaduk. Kita jadi sombong, bokok dan sebagainya. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan ni, kita ni pakai pakaian, aksesori kita ni bukan untuk riak. Tapi untuk tawaduk. Kenapa pakai serban? Itu pakaian Nabi. Kita pakailah kan. Kenapa kita ni bawa sejadah buatan bau? Sekarang ni norma baru. Kan, kena bawa sejadah sendiri. Ada orang, dia suka komplain. Dia tak nak ikut SOP. Marahlah, apa masjid surah apa pula nak kena bawa. Lah, kita bawa macam-macam beg tangan boleh. Bawa tu boleh. Bawa sejadah tak boleh ke? Belajar norma baru. Kalau orang Yaman, budaya dia. Bawa sejadah ni duduk atas bawah. Tuan-tuan yang Habib-Habib tu, semua dia punya serban-serban tu sejadah dia. Dia bukan sejuk gini, dia akan lapik kan. Budaya. Kalau kita duduk Mekah tu memang bawa ni. Meletakkan. Jadi norma dah. Jadi satu trend, kebiasaan. Kita sekarang ni tak biasa. Dalam kereta macam-macam nasi, ayam goreng semua penuh. Sejadah je tak bubuh. Pelik tak pelik tuan-tuan. Marah. Dia kata surau ni nak masuk tak boleh gitu gini. Saya pesanlah. Dalam Facebook pun saya pesan selalu. Bawa satu tikar besar dalam kereta kita lipat. Saya pergi mana saya bawa? Mekah. Travel saya bawa. Saya pergi beli tikar hak lapik meja tu. Ataupun tikar yang biru belang-belang tu kan. Lipat. Terlepas saya bawa 6 meter. 3 meter saya bawa dalam beg saya. 3 meter saya bawa dalam beg isteri saya. Pergi Mekah. Tiap-tiap kali saya pergi Mekah, saya akan pastikan. Bagi tahu jemaah, tolong bawa. Tak nak besar, bawa 1 meter. Kan? 1 kali 3 meter. Bawa.
Sebab apa bawa? Sebab nanti kita letih-letih nak duduk baring, ada. Jangan biasa duduk merata-rata kan. Pakaian kita nak solat. Hampa. Ataupun kita ni kumpul ramai-ramai dah. Surau padat. Kita buat surau baru. Surau sana penuh. Beratur dekat KLIA tu kan. Tak ada masalah. Saya buka tikar saya kat Turki. Kat Turki buka kan. Mari sini. Oh, saya bawa kan. Jadi saya tabiat saya memang balik kampung ke jalan mana ada dalam kereta. Bila balik raya tuan-tuan jam dekat tu. Kita nak pergi tandas apa semua memang jam lah. Nak masuk surau padat beratur. Saya tak suka beratur itu apa penuh tunggu tu. Bawa anak-anak pergi duduk bawah pokok. Bentang tika kita jadi imam. Anak-anak kita berjemaah dengan kita. Yang surau yang di sini kan. Apa masalah? Jangan salahkan orang. Ini salah, ni marah orang ni. Kan? Dan sebagainya. Allahu Akbar. Di tuan-tuan norma baru. Habis, kita bawa serban. Kita bawa jadah tok terbau ni. Bukan tujuan action. Tujuan dia ialah sebab nak mudah solat. Kan? Jadi kita belajar ilmu-ilmu yang macam ni. Jadi ada orang belajar. Dia sebab lain. Sebab apa? Liyubahiya bihil ulama'. Dia nak guna ilmu itu sebab nak bertengkar dengan alim ulama. You ada PhD? Oh, dia tanya Tok Guru ni. You ada PhD ke? I PhD tu, hadis. Oh, Allahu Akbar. Contoh ni. Boleh tanya bila orang tanya soalan orang ni, you ada PhD ke? Oh, astagfirullahalazim. You bukannya mana-mana? Astagfirullahalazim. Kita dapat ilmu bukan nak bertekak dengan orang. Kita nak betul salah boleh. Ada adab sopan dia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, ini satu penyakit yang boleh menimpa orang yang pandai. Orang yang alim, dia kata, kamu ngaji buat apa ustaz tu? Syarah kan betul, ngaji kat aku. Allahu Akbar kan. Dia nak tekar dengan alim ulama. Allahu Akbar. Jadi kita mengaji, kalau ada peluang untuk muzakarah lah. Hayatul ilm muzakaratuhu. Hidupnya sesuatu ilmu itu bila dimuzakarahkan. Bukan kita ni ada peluang dapat mikrofon cakap peleceh. Allahu Akbar. Alim ulama yang sebenar dia tak peleceh orang. Dia tak condemn orang. Dia nak tegur tu ada jalan. Saya tuan-tuan satu hari cerita kisah ulama-ulama ni kan. Satu hari saya kuliah dekat masjid kuliah muslimah. Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Sungai Buloh. Kepung kan. Saya kuliah. Bila saya tengah kuliah, tiba-tiba Dr. Zulkifli Al-Bakri sampai. Masa tu dia mufti kan. Dia bukan menteri lagi. Dia sampai tu dia nak solat duha kat masjid tu. Dia masuk. Dia duduk kat belakang tu dia solat duha. Lepas tu saya duduk kuliah ni. Muslimat. Muslimin ada 2-3 orang kuliah duha kan. Jadi muslimat lah duduk dengar depan saya ni. Yang kata Dr. Zul ni tuan-tuan, dia solat, selesai solat duha dia duduk. Sampai saya habis kuliah, saya jadi tak selesa tuan-tuan. Kita nak mengajar kuliah fiqh, mazhab Syafi'i, depan kita ada mufti duduk depan. Hak masyhur pula tu. Kalau mufti kita tak kenal tak apa, kan? Mufti hak yang popular di Malaysia ni. Dia duduk dengar apa habis tu, sudah-sudah tu dia mari salam saya. Orang masjid ajak sarapan ni, dia nak sarapan dengan saya. Subhanallah tuan-tuan. Punya tawaduk ni. Allahu Akbar kan. Ni orang-orang macam ni jadi menteri, patutlah tuan-tuan kan. Orang yang soleh, warak. Dia dengan saya muda dia. Tapi ilmunya Masya Allah. Lautan. Kan, jauh beza dengan saya. Itu kami pergi ceramah di pondok Mu'alim di Slim River. Alhamdulillah, saya ceramah dulu. Dr. Zul datang lambat, jadi suka saya, tuan-tuan kan. Jadual tu, saya takut dia datang sama-sama. Jadi kita tak seronok lah. Tak seronok kan apa, sebab kita terkekok lah. Dia tu tak padan lah, kita nak diceramah. Kebetulan, dia ada program sikit tu, lambat sikit. Saya ceramah, nak habis baru dia sampai. Saya kata, Alhamdulillah, saya baik aku ceramah dulu. Kan? Kalau dia ceramah dulu, saya tunggu nak cakap pula pada dia. Oh, tuan-tuan, susahlah kan. Tuan-tuan kata apa masalah ustaz? Jangan. Orang alim duduk depan kita tuan-tuan.
Kita nak susun ayat pun kan. Kita nak baca ayat Quran hadis ni, hati-hati sungguh. Memanglah selama ni pun hati-hati. Kan? Jadi kita nak kena Tok Guru depan dia lain. Jadi kita bukanlah tujuan kita nak kata aku bersama dengan kau, tak, lain. Kita kena sedar bahawa alim ulama ni dia ada ilmu dia yang lebih, dan kita ni kalau kita nampak macam dia salah pun belum tentu dia salah. Boleh jadi kita apa dah tak tahu lagi. Ada banyak benda yang kita pelik tu bukan makna kita betul. Pelik tu kita tak mengaji lagi. Kan? Saya BA Honors Azhar. BA Honors Azhar ni tak buat kajian detail mendalam macam orang PhD buat kajian. Orang pondok mengaji kitab, ya Allah banyaknya tuan-tuan. Apa yang saya tahu dalam muqarrar saya, boleh jadi yang saya faham tu tak habis lagi. Kan? Boleh jadi. Kan? Kita dah ingat kita pandai dah. Bukan main lagi. Allahu Akbar. Jadi bukan. Tujuan belajar ni nak yubahi bi'il ulama. Au li yumariya bihi sufaha. Ataupun dia kata nak angkat diri atas orang yang kurang ilmu, kurang akal. Sufaha ni orang tak apa cerdik, orang awam lah. Orang tak mengaji. Ustaz hebat, ustaz baca Quran sikit-sikit, ayat Quran sikit-sikit. Rupanya ustaz tu berqasidah dia kata ayat Quran. Kan? Ustaz dalil pun hebatnya. Ustaz tu baca pepatah Arabnya. Kan? Contoh ada cerita Ustaz Zulkarnain Hamzah cerita masa dia kagat ada kejohanan sukan angkatan tentera. Sukan tu jadi perasmian dia di kolam renang. Dia ni kapten kena baca doa. Dia pergi baca doa sampai kat kolam renang tu terkejut dia. Puak yang nak terjun berenang tu semua pakai ni dah, swimming trunk. Okay. Astagfirullahalazim. Jadi bila pengacara panggil, dipersilakan Kapten Zulkarnain Hamzah untuk membacakan doa pembukaan, doa selamat kejohanan sukan angkatan tentera. Allahu Akbar. Dia kata aku sampai-sampai geng tu dah hak duduk tepi kolam ni. Ya Allah, nak baca doa selamat apa pakai swimming trunk kan? Dia kata nak buat macam mana. Jadi dia pun nak tolak lah. Jeneral tu kata, ustaz, tunjuk pangkat ni. Arab baca juga. Baca juga dia kata. Dia pun pergi ke depan, angkat. Alhamdulillah, al-kalamu huwal lafzul murakkabu. Kan? Dia duduk baca tu mata ajrumiyah. Dia duduk baca kan. Allahu Akbar. Puak-puak yang ni jenera duduk amin, tapi pelik lah, tak pernah lagi orang baca doa macam ni kan. Kan dia baca, dia kata apa yang aku teringat bahasa Arab aku sebut belaka, dia kata. Allahu Akbar. Bukan doa. Esok dia tu jenera panggil. Dia cerita pengalaman. Dia panggil, ustaz, saya pelik dia kata doa ustaz ni tak pernah lagi orang baca. Saya duk dengar al-kalam ni macam lain macam doa ustaz. Kan? Ustaz baca doa apa sebenarnya? Dia kata Tuan tanya semalam saya tak baca doa sebenarnya. Dia kata kalau baca doa pun kena bala je, tak makbul. Sebab apa? Orang duk buka aurat apa semua, doa apa? Habis tu ustaz baca apa? Saya baca ni kitab je bahasa Arab kan. Allahu Akbar. Orang dengar dia baca sedap kan. Orang tak tahu dia baca apa. Jadi tuan-tuan, bukan tujuan kita ni nak yumari, nak menunjuk-nunjuk, tapi kita menunjukkan pada orang awam boleh. Menunjuk-nunjuk pandai tak boleh. Nunjuk-nunjuk kita hebat. Kau belajar dengan siapa? Kenapa tak belajar dengan aku? Aku lagi pandai daripada ustaz kau tu. Astagfirullahalazim. Nak tayang-tayang. Allahu Akbar. Ni susah tuan-tuan ni. Sebab tu ustaz-ustaz sekarang ni dalam dilema. Dia kalau ceramah kuliah macam orang dulu-dulu, budak-budak muda tak nak mengaji. Jadi dia kena tunjuklah hak pandai dia sikit. Ni kena bergantung pada niat lah. Ustaz Kazim, dia tarik lagu ala Ahmad Jais ke sikit. Ustaz Aslin tarik lagu ala Bollywood sikit kan. Apa hukum? Bergantung pada niat dia lah. Bukan sebab dia nak tunjuk kata ni, tapi kalau dia tak tarik makcik-makcik tak mengaji. Orang muda tak suka. Jadi kena memperbagaikan. Saya dulu mula-mula Ustaz Aslin duduk dengan saya di Kuala Selangor tu, duduk berpuara apa semua, saya kata Lin,
Hang suara sedap, hang kena tarik lagu. Hang kena tariklah lagu Allah Hindustan sikit supaya orang seronok. Masa tu dia segar lagi nak tarik kan. Saya kata hang tarik aku tarik tak boleh, hang suara sedap kan. Duk sembang-sembang dengan dia. Jadi kena memperbagaikan, tapi kena niat masing-masing lillahi taala. Jangan ni macam anak nyanyi tadi okey. Tengok tu suara anak simpan tu kan. Itu jadi masalah dengan hati ya. Jadi mudah-mudahan semua ustaz-ustaz yang ada talent, yang ada bakat ni bukan tujuan nak menunjuk-nunjuk pada orang awam. Dengan pandai dia berpidato, dengan pandai dia ngaji, dengan pandai dia nyanyi dan sebagainya. Tapi tujuan nak menarik minat. Itu boleh Tapi janganlah melampau kan. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ibarat garam dalam makanan. Kita bubuh garam ni sikit-sikit bagi rasa sudah. Kalau bubuh banyak-banyak sangat, jadi garam tu menyebabkan makanan tak boleh makan. Oh ini lawaknya banyak. Dan sebagainya. Azan ya. Jadi kita nak tutup ni insya-Allah. Atau untuk menarik minat orang ramai, nescaya dia akan menemui Tuhan, sedangkan Tuhan sangat murka kepadanya. Allahu akbar, naudzubillah. Kalau macam ni pahala tak ada, akhirat jumpa dengan Allah murka, naudzubillah. Jadi kita berhenti sekadar dulu insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita pelajari malam ni akan dapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.